Sabah, kena jaga Sabah kamu sendiri. Kalau kita ni nak bertongkatkan pemimpin Malaya untuk nak menjaga kita, maksudnya kita ni masih lemah. Buktikan bahawa Sabah tak perlu orang kata menunggu, Sabah ni tak perlu orang kata dipimpin, tak perlu dengar nasihat daripada orang Semenanjung. Politik Semenanjung tak perlu dengar nasihat. Ni saya nak beritahu satu lagi. Pemimpin Semenanjung tu hanya tahu berpolitik. Kalau betul mereka boleh, semua pemimpin Semenanjung yang ada tu, yang jadi Perdana Menteri tu, kalau mereka dah bijak, tidak ada hutang meningkat, tidak ada rasuah menular begitu banyak, tak ada rasuah ini macam ini. Mereka inilah pembawa rasuah sebenarnya. Jadi tak ada satu pun mereka ini boleh dijadikan penasihat kepada kita. Kita kena jaga diri sendiri. Kita tengok Sabah sekarang ni. Kalau kamu orang tak perlu lagi mendengar nasihat daripada ahli-ahli politik Semenanjung ni, kamu ikut cara kamu orang, macam mana Sarawak buat, kamu orang akan jadi macam Sarawak lah. Sarawak tak dengar ada nasihat daripada Semenanjung. Ada Sarawak dengar nasihat daripada Anwar? Tak ada. Sarawak sekarang tidak mendengar nasihat daripada Anwar Ibrahim. Sarawak tak mendengar ada nasihat daripada Najib. Tak mendengar nasihat daripada Muhyiddin. Tak mendengar nasihat daripada pimpinan-pimpinan Semenanjung ni. Sarawak mendengar pandangan ahli politik mereka, mendengar pandangan rakyat mereka sendiri. Tak ada. Sarawak tak mendengar. Sabah, GRS hari itu terpaksa mendengar pandangan Anwar Ibrahim, terpaksa mendengar pandangan-pandangan parti yang ada dekat Semenanjung. Sebab wilayah kamu dikuasai. Selagi kamu orang tidak buat macam mana Sarawak buat, itulah. Kamu akan ada penasihat-penasihat yang bukan penasihat. Dia penasihat. Anwar Ibrahim kalau dia hebat, dia jagalah negeri dia. Anwar Ibrahim ni sendiri tak pernah jadi ketua menteri, tak pernah jadi menteri besar tau. Anwar Ibrahim ni, sejarah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia tak pernah jadi ketua menteri, dia tak pernah jadi menteri besar. Ini sejarah ni. Kawasan dia pun jaga tak jaga tau. Sebab itu PKR dekat Sabah tu, PKR dia sekarang ni macam anak ayam. PKR Sabah sekarang ni dah macam anak ayam tu. Parti dia, saya nak beritahu, saya nak cerita tentang PKR ni juga. Parti PKR ni, kalau dia masuk Sabah Sarawak, dia kena ada autonomi dia sendiri, tahu. Dia kena ada autonomi dia sendiri. Maksudnya, calon-calon yang akan dipilih di Sabah tu tak boleh Anwar Ibrahim pilih. Tak boleh Nurul Izzah pilih. Orang Sabah kena pilih. Tapi sekarang ini, saya dapat maklumat lah. Calon-calon ini semua calon dia calon wahyu. Yang nak bertanding PKR kat Sabah ni calon-calon wahyu. KC dia tak bertanding. Ketua cabang dia setengah mati buat kerja. Sepanjang 5 tahun ni KC dia buat kerja, termasuk KC yang baru kita tak tahu. Tiba-tiba yang jadi calon orang lain. Saya tak tahu kalau dekat Sarawak pun Anwar Ibrahim buat kerja yang sama. Kalau geng PKR buat kerja yang sama, memang saya cakap macam ni, bagus. Inilah yang saya mau. Kamu dah melanggar tata susila kamu masuk wilayah Sabah Sarawak. Tanyalah orang-orang lama PKR yang ada di Sabah Sarawak ni. Tidak pernah berlaku kerja gila yang orang buat tu. Tapi tak apa, itu parti mereka. Saya tidak nak ambil tahu. Tapi sebagai panduan kepada orang Sabah, supaya jangan sokong PKR. Semalam saya ada cerita satu perkara yang orang Sabah kena tahu. Apa dia? Orang yang menggunakan logo Parti Malaya tidak layak melaungkan slogan Sabah for Sabahan. Tak layak. Sebab parti mereka tak ada agenda MA63. Parti Malaya yang walaupun wakilnya adalah orang Sabah, parti mereka, penyokong mereka, calon mereka tidak layak untuk melaungkan Sabah for Sabahan. You know why? Sebabnya parti mereka, dalam perlembagaan parti mereka, agenda parti mereka tidak ada tertulis untuk Sabah maupun Sarawak. Apalagi Sabah, apalagi MA63 kita, tak ada. Kamu buka perlembagaan UMNO,
Kamu orang buka perlembagaan UMNO. Ada tak tertulis dekat sana untuk Sabah? Ada tak? Saya nak tanya. Ada dalam perlembagaan UMNO. Mereka akan membangunkan Sabah? Tak ada. Buka perlembagaan PKR. Ada tak dekat sana dia nak membangunkan Sabah? Tak ada. Ada tak dia nak memperjuangkan MA23 dalam perlembagaan mereka? Tak ada. Parti Perikatan Nasional, Parti PAS. Dalam Parti PAS ada dalam perlembagaan dia tak? Memperjuangkan hak Sabah, memperjuangkan kaum-kaum yang ada kat Sabah ada tak? Tak ada. Kamu orang pergi buka perlembagaan Parti Bersatu. Sama 2 kali 5. Kau buka perlembagaan DAP. Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, jangan ada kamu orang yang menggunakan logo Parti Melaya melaungkan Sabah for Sabahan. Tidak layak. Kamu orang penyokong parti lokal, kalau kamu dengar mereka walaupun mereka anak Sabah melaungkan Sabah for Sabahan, kau cakap dia, kau ni nak khianat cakap dengan dia. Kalau dia cakap, kenapa kau cakap aku khianat? Kau buka perlembagaan parti kau, ada tak dia memperjuangkan hak Sabah kita ni? Tanya dia. Saya seronok dengar ada yang menulis kenyataan di Awang Gunung, Tuan Daniel, yang merosakkan politik tanah air, kapitalis dan ahli politik yang dikontrol oleh kapitalis. Saya seronok baca, ini yang saya nak dengar. Saya belum sampai ke situ lagi, kejap. Jadi perkara itu yang menyebabkan saya bercakap macam ni. Sebab perlembagaan parti mereka tak ada nak cerita tentang Sabah Persabahan, Sarawak Perserawakian, tak ada. Perlembagaan parti mereka adalah tertumpu dengan keuntungan untuk parti itu saja. Untuk pemimpin utama parti dia itu saja. Dia tak ada untuk macam mana nak Sabah Sarawak ni, tak ada. Dan saya kembali pula kepada soalan ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh Awang Gunung Tahan ni. Kenyataan kamu ni saya belum sempat nak ni, tapi kamu dah bagi otak saya terus ke sana, berkenaan dengan isu kapitalis tanah air ni. Di Sabah ni sama, di Sarawak nasib baik kapitalis Sarawak ni kapitalis dia kuat. Sabah ni kapitalis dia kuat. Tetapi mereka ini bersekongkol dengan Melaya ni, kapitalis Melaya ni. Contohnya kalau kita tengok apa yang berlaku dengan Stay tu. Itulah. Kalau orang Sabah nak tahu kapitalis ni, kamu tengoklah. Contohnya macam mana Fahas tu yang disebut dekat Sabah tu, itu geng-geng kapitalis lah. Kalau tak cakap macam ni nanti tak faham orang Sabah ni, Tuan Awang Gunung Tahan. Sebab dia orang tak faham apa ini kapitalis. Jadi saya biasa bagi tahu kapitalis tu yang macam Fahas tu kapitalis lah. Kalau orang-orang Sabah ni kapitalis dia ada, tetapi dia bertopengkan ahli politik. Terlalu banyak juga dekat Sabah kapitalis dia. Kalau orang Sabah nak tahu lagi tali balut kapitalis ni, itu T tu. Itu T tu tali balut kapitalis lah. Kamu orang Sabah kena tengok satu perkara yang paling gila, dan orang Malaysia kena tahu satu perkara yang paling gila dekat Malaysia sekarang ini adalah apabila Anwar Ibrahim kata, apabila SPRM kata mereka nak bentras rasuah ini habis-habisan. Tiba-tiba masuk saja pilihan raya negeri Sabah, ada satu makhluk tak tahu daripada mana, daripada Semenanjung ke, daripada Sabah ke, daripada mana aku tak tahu. Satu makhluk bernama T. Tiba-tiba T keluarkan video ahli-ahli politik Sabah ni. Konon-kononnya ambil rasuah, konon-kononnya ambil duit dia. Kita ni terkejut tau. Wah, ini T. Dia cakap, ini video dia macam ni, ambil duit, bagi duit kau macam ni, macam ni. Kau tengok. Sampai hari ini, SPRM tidak tangkap T ni. T sesuka hati bercakap. Ni negara apa ni? Pemberi rasuah tidak ditangkap. Dia kata dia bagi duit, itu dah rasuah. Kau kena tangkap dia. Kenapa T tak ditangkap? T sesuka hati sekarang ni nak bercakap. Besar sangat dah T ni, sehingga kan SPRM pun tak boleh nak tangkap dia. Heran tau. Heran bin ajaib. Seorang yang memberi rasuah ataupun akta dalam Malaysia ni, siapa yang bagi rasuah ni SPRM tak boleh tangkap.
sendiri cakap dia bagi duit dekat orang ni, bagi duit ke orang ni. Kenapa kau tak tangkap? Persoalan saya sebagai rakyat hari ini, saya nak tanya, kenapa SPM tak tangkap? Tiap-tiap hari kita dengar dia keluar kenyataan. Aku bagi duit ke orang ni, aku bagi duit ke orang ni. Keluar video macam ni, keluar video macam ni. SPM tak boleh macam ni tau. Tak boleh macam ni. Sampai hari ni saya heran sebagai rakyat, apa masalahnya T ni? Kalau dia ada bukti, dia serah dekat SPM. Kenapa nak ugut-ugut orang, nak beritahu dia macam ni? Kau serahkan bukti ke dekat SPM, bukan kau macam ni. Kecoh Malaysia jadi kerja bodoh macam ni. Besok dia keluar lagi video dia jumpa lagi dengan orang ni, Dia yang bodoh bagi duit, kenapa? Orang politik bukan bodoh, engkau bagi duit, dia anggap itu sumbangan. Lepas tu kau nak marah orang, engkau yang rasuah orang. Patutnya dia kena tahan. Macam mana rakyat Malaysia nak percaya dekat SPM? T ni berkeliaran sana, berkeliaran sini. Esok keluar lagi video ni, esok keluar lagi video tu. Lepas politik Sabah ni nanti, lepas daripada orang kata PRN Sabah ni nanti T pun dah hilang. T pun dah hilang lepas ni. Tak percaya cakap saya, kalau kerajaan Sabah boleh terbentuk dengan parti lokal ni nanti T pun hilang. Hilang T ni lepas ni. Dia tak tahu ke mana dia. Inilah yang kita boleh nampak sekarang ini. Dan kerajaan pun buat bodoh aja. Ada tak geng-geng parti kerajaan hari ini yang duk cerita T ni kenapa tak ditangkap? Tak ada. Semua pakat serang orang yang ambil rasuah. Tetapi orang yang bagi rasuah ni dah terang-terang ni. Jadi nak bongkar satu benda fair and square. Jangan kita nak cakap orang ambil rasuah tapi tak ni. Dan benda yang dia cakap itu, saya tengok, kalau betul orang yang dia bagi tu duit rasuah, hari ni kenapa SPM tak tahan? Kalau betul Datuk Seri Jeffrey Ketingan ambil rasuah, SPM tahan lah hari ni. Saya tak nampak pun Jeffrey Ketingan kena tahan. Dia pergi jumpa SPM, 8 jam dia dalam pejabat SPM tu. 8 jam Jeffrey Ketingan buat keterangan dekat SPM. Bebas dah. Sebab duit yang dia bagi dekat Jeffrey Ketingan tu adalah duit yang dia nak, orang kata memanglah duit tu macam rasuah. Tapi itu adalah orang kata duit sumbangan. Duit sumbangan memang tak lah. Jadi benda sekarang ini macam mana ceritanya Anwar Ibrahim cerita nak hapus rasuah? Projek tender yang kita tengok dekat newspaper hari ni, tiba-tiba dapat kat company yang melibatkan Fahaz. Ni buat IC ni Fahaz pula. Risau pula nak buat IC baru. Projek semua kena kat Fahaz. Projek dekat Malaysia sekarang kena kat Fahaz. Projek besar-besar, projek yang senang-senang semua bagi dekat. Bukan bagilah. Semua Fahaz dapat, kita menjadi gila ni. Inilah masalah orang kata yang berlaku dalam negara ni. Yang macam mana nak rakyat nak percaya kalau cakap atas angin yang rakyat tak nampak apa-apa. Jadi saya nak kembali kepada cerita Sabah ni tadi. Sebab itu saya kata, kalau kita Sabah Sarawak tidak berpaksi dengan parti lokal untuk mentadbir wilayah kita, kita akan dijeratkan dengan. Sebab itu ada satu cerita yang menarik. Sebelum supaya orang Sabah ni faham. Orang Sabah tahu tak kenapa tiba-tiba ada parti yang bernama GPS di Sarawak tu? GPS ini tumbuh ataupun
GPS ini adalah disebabkan hasil daripada kes-kes rasuah, kes-kes resis, kes-kes yang politik dia memang dah tak betul dekat Semenanjung. Jadi bagaimana GPS itu terbentuk? Apabila PRU ke-14 itu berlaku, PRU ke-14 ya, PRU ke-14 berlaku, kenapa GPS hampir tumbang dekat Sarawak? GPS waktu itu adalah Barisan Nasional. Waktu itu GPS itu Barisan Nasional. Dia hampir tumbang. Tahu tak kenapa dia hampir tumbang? Sebab apabila Najib buat rasuah, apabila geng-geng pemimpin pusat buat rasuah, GPS terpalit. Parti Sarawak itu terpalit dengan rasuah Najib nih. Dengan isu solar, Rosmah, semua terpalit. Sedangkan pemimpin GPS tidak terlibat. Yang untung orang-orang dekat Semenanjung. Contohnya macam Rosmah, Zaid Hamidi. Zaid Hamidi ini pun ada salah ada tahu dekat Sarawak. Dia gunakan jurutra daripada Angkatan Tentera buat jalan dekat Ulu. Dia klaim melalui kementerian dia. Kes ini dah macam dah tutup lah sebab iyalah dia pun dah jadi 47 kes pun dah di NAA. Apalagi itu, saya ingat ramai orang tahu benda ni. Banyak penyelewengan daripada orang pusat di Sarawak ni. Projek-projek banyak orang-orang daripada Semenanjung yang turun ambil ke Sarawak. Dah tak melalui orang Sarawak. Kerana apa? Kerana dia Barisan Nasional. Dengar cerita saya baik-baik ni orang Sabah supaya kamu orang faham. Keputusan yang diambil oleh parti-parti politik di Sarawak yang berada dalam Barisan Nasional waktu itu, apabila mereka tumbang, dengan segera mereka, dengan bijaknya mereka, kita tidak boleh lagi macam ni. Kita kena buat satu gabungan yang namanya GPS, iaitu DIA, Projek Jasa Murni. Pandai Tuan Sofian kalau tahu kan. Saya tak nak ikut cerita projek Zaid ni, nanti kita ni. Jadi GPS ambil jalan kebijaksanaan. Kalau orang Semenanjung rasuah, orang Semenanjung curi duit, kita terpalit sama, kita keluar. Kita buat gabungan kita nama dia GPS. Maka GPS itu kumpul nama dia Gabungan Parti Sarawak, yang mana di dalamnya hanya ada parti lokal. Sekarang ini, mana-mana parti lokal yang nak berjuang untuk pertahankan Sarawak duduk dalam GPS ni. Jadi mereka tubuhkan GPS ni. Jadi apabila di Semenanjung terpalitlah dengan isu rasuah, terpalitlah isu perkoman, terpalitlah isu orang kata nak bercerita tentang isu 3R ni apa segala macam, Sarawak tak kena. Contoh sekarang ini, dekat Semenanjung sibuk balun tiong mabuk, Sarawak lilek je. Kau orang nak balun tiong dekat Semenanjung, GPS Sarawak, dia parti dia sendiri. Tiong bertanding dekat Bintulu, bukan bertanding kat Johor, bukan bertanding kat Keluang, bukan bertanding kat Melaka, bukan bertanding kat KL. So, inilah model yang telah dibuat oleh Sarawak. Dan kalau Sabah tak buat model ini, kalau orang Semenanjung rasuah, kamu orang terpalit. Sebab itu, apa-apa rasuah yang melibatkan Semenanjung, apa-apa masalah yang ada di Semenanjung, resis, kepekauman, ketiga A, apa semua ni, dia akan membabitkan pimpinan di Sabah. Sebab di Sabah tu ada UMNO, di Sabah tu ada Perikatan Nasional, di Sabah tu ada PKR. Contoh, kalau UMNO resis dekat Semenanjung, terpalitnya Bung Mokhtar. Kalau PAS dan bersatu ni bermain isu perkauman dan agama dekat Semenanjung, geng-geng bersatu dan PAS dekat Sabah juga terpalit. Kalau apa yang berlaku pada Anwar Ibrahim ni tak betul jadi Perdana Menteri, PKR dan DAP dekat Sabah kan. Sekarang ni kita tengok isu, kalau kita nak kata Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri, PHS ada tak dekat Sabah? PHS jadi kerajaan dekat Sabah tau. PKR, DAP jadi kerajaan dekat Sabah. Apa yang wakil rakyat mereka bawa kepada Sabah selain daripada membodek Anwar Ibrahim? Tak ada. Yang ada mereka berebut nak jadi calon. Sebab sekarang ni Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri.